4, 5, 6, 7 itu daripada puasa 6. Lepas 7, 8 Syawal baru raya balik. Itu baru raya besar tu kan? Ya, lepas puasa 6. Ada yang tidak macam tu. Kan? Ya, mana mereka orang kata apa ya? Teruja dengan apa? Fadilah atau kelebihan yang ada pada puasa 6. Kan? Jadi kalau kita nak baca tak masalah. Ya, tapi nak baca takut berlagaklah. Elok time kita puasa pula, time puasa dia pun makan, time kita nak makan dia pun puasa pula. Kan? Jadi tak syok. Tuan-tuan tekan tapi rumah kawan-kawan puasa. Boleh tak cekik? Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun masuk di jemaah ya. Jemput. Ya. Tak makan kat dia, aku puasa. Allah. Ya. Lari pula. Kan? Itu di antara. Baik. Juga tuan-tuan ya, kalau kita berpuasa, ya, bagi tahu sihat kat luar jangan bagi dia masuk. Sebab kalau kita jemput tetamu masuk, tetamu ajak makan, kita kena buka. Bagi tahu kita, tak mahu aku puasa. Kan? Jadi dia kat itu pagar pun tak ada nak turun minta tak boleh ustaz. Dan semua ini di antara lah kan, mana kita bagi tahu daripada awal. Sebab apa kata kita sedang berpuasa. Sebab kalau dia mula masuk dia tamu, kalau di luar tak jadi tamu lagi. Ya, kalau di luar rumah dia belum lagi jadi tamu. Sebelum jadi tetamu maklumkan. Ya, nampak? Ataupun kalau jenis orang yang hebat saya tulis kat luar tu, harap maaf tuan rumah sedang berpuasa. Tanya. Buat apa tanda? Ya, pokoklah jenis kita ni orang sibuk jenis YB ni, orang nak main hari-hari. Ya, jenis ialah orang-orang yang ada nama dan sebagainya, orang nak main rumah. Kan, jenuh lah. Tambah pula kalau main pukul 5 petang, Allah nak batal puasa ala-ala sangat tu kan. Kan, jadi tak seronok. Jadi tak apa tulis saya kat luar tu. Kan, dia contoh lah ya. Jadi benda ni teknikal, tak ada masalah. Biasanya orang akan faham. Ya, kadang-kadang ketuk pintu kan. Kita pun tak apa nak berubah, ada tahu kita tak ada orang ataupun tuan rumah puasa 6. Okey, baik. Jadi itu di antara apa? Yang keempat dan yang kelima. Sesiapa yang melakukan ibadah pada malam tersebut akan merasakan kelezatan beribadah lebih daripada malam-malam yang lain. Ini pun yang nak cerita pun susah sebab dia masing-masing. Ya, dapat. Ya, nak cerita kata lazat ibadah ni pun susah sebab keadaan kita ni tak sah. Ada orang ada lazat ibadah dengan dia memperbanyakkan. Ada orang ada lazat ibadah dia tak banyak tapi dia menyempurnakan. Tengok kepada keadaan kita masing-masing. Ya, tapi yang pentingnya kalau siapa buat malam tu dia rasa seronok. Ya, dia tak pernah rasa seseronok tu. Biasa kadang kita buat kan, tremor ni mengantuk, kan, badan rasa tak larat, lesu, selalunya begitu. Tapi biasanya kalau orang yang betul-betul beriman tadi, ya, yang betul-betul yakin dan percaya dengan ganjaran, dia semangat. Ya, lepas dua kalau boleh nak tambah lagi dua. Lepas dua nak tambah lagi dua. Jadi kalau semayang pada waktu malam, ya, yang paling afdal matna ya, dua. Okey, baik. Kemudian nanti pada waktu siang pula. Matahari yang terbit di waktu pagi keesokan harinya tidak memancarkan cahayanya seperti biasa, bahkan cahaya bersih, maksudnya tidak terlalu terang dan tidak terlalu panas. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Maksudnya bahwasanya matahari yang terbit pada malam itu, itulah pada malam berlakunya Lailatul Qadar itu, ya, tiada pancaran cahaya. Mana syu'a tu dia punya tu, kita nampak yang menyuluh. Kan? Nampak yang terang kan, suluh. Ya, sehingga menyebabkan berlaku bayang-bayang. Itu syu'a. Ya, maka dia kata di sini, ya, pagi Lailatul Qadar tak lepas. Pagi esok tengok. Tapi kalau betul-betul dia terpancar tu bukan dia. Kan, ya? Baik. Maksudnya dia tidak terlalu terang dan tidak panas. Dia tetap siang juga. Cuma dia tak terlalu terang macam matahari tu menyuluh. Dan cuaca tidak terlalu panas. Sebab bila matahari suluh otomatik panas. Ya, kalau dia tak menyuluh, kita tak rasa dia terlalu panas. Okey, baik. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kita semua maklumlah, ya, berdasarkan apa yang kita bicarakan tadi. Yang pertama, malam penurunan Al-Quran. Yang kedua, malam penuh berkat. Ya, dan satu yang Allah janjikan kepada kita akan kebaikan. Mana kalau orang yang dapat, insya-Allah dia akan ada perubahan ya, pada sikap dia, ya, perubahan pada tingkah laku dan sebagainya. Itu yang dikatakan apa? Kesan daripada berkat tadi. Ya, macam kita baca Quran, atau Quran tu betul-betul bagi berkat, berarti tengok kita ada perubahan tak? Ya, kita baca Quran. Kalau ada perubahan pada akhlak tingkah laku, mana ada keberkatan Quran pada kita. Kalau tidak, tetap kita tak dapat. Ya, nampak. Ya, ini benda-benda yang kita nak kena muhasabah. Baik, kemudian malam tukar rezeki dan ajal kematian ataupun 4 tahun tadi lah, ya, untuk tempoh setahun. Yang keempat, pahala beribadat pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang kelima, kelebihan Lailatul Qadar, turunnya para malaikat ke bumi pada malam tersebut dengan bawa kebaikan, keberkatan, rahmat dan memohon keampunan. Ini penting. Ya, akan kita nak minta kalau boleh biar, ya, kita semua ni diminta ampunkan, dimohon keampunan oleh para malaikat. Ya, baik. Yang keenam, malam yang sunyi daripada segala kejahatan dan perkara yang menyakitkan.
Bahkan malam yang penuh dengan amal ketaatan dan kebajikan, serta diberi jaminan keselamatan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Malam tu sedap syukur. Selalu malam ni bunyi juga orang bising. Kadang-kadang mak merepit, malam tu mak merepit bunyi juga. Enggak. Depa pun tak ada nafsu nak merepit malam tu. Ya, pasal apa Allah beri ketenangan kepada orang yang beribadah. Ya, tapi macam saya sebut tadi lah, kalau bangkit semalam ni kita takkan dapat, ya, dapat perbezaan antara satu malam dengan malam-malam yang lain. Ya, bila kita bangkit beberapa malam kita dapat tahu malam yang tenang, asal senyap sunyi. Biasa bising, kita mau kalau 12 pekan kan. Ya, biasa pekan selalu bising. Ya, dia ada hinggap dia, tiba-tiba sunyi je. Okey, katalah biasa sunyi, tapi kalau malam tu kan lebih sunyi daripada apa biasa. Ya, sampai ada benda-benda halu jatuh pun kita boleh rasa kan, dia punya orang kata apa bunyi tu. Nak apa kata betapa sunyinya pada malam tu. Okey, baik. Dan yang ketujuh, malam janjikan keampunan kepada siapa yang menghidupkannya dengan ibadat dan juga keikhlasan. Ini hadis tadi. Baik, keadaan Rasulullah SAW pada malam tu apa Nabi buat? Nabi tidur enggak? Ya, Nabi buat apa? Okey, tengok. Ya, hadis yang direkod oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kita terus kepada inilah terjemahan. Adalah keadaan Rasulullah SAW apabila masuk 10 malam yang terakhir. Baginda akan menghidupkan malamnya dengan buat ibadat. Bayangkan Nabi mana ada dosa? Ya, tak ada dosa, tapi Nabi masih lagi menghidupkan malam dengan ibadat. Kalau Nabi yang tak ada dosa rajin ibadat, kita macam mana? Tengok kita lena aja, Allah leceh. Kan? Ya, tengok kita apa pun tak tahu. Ya, sekarang kita buat setakat mana yang kita mahu. Ya, kalau Nabi boleh sembahyang buka kaki, adakah kita nak kena sembahyang buka kaki juga? Itu pula masing-masing. Ya, terpulang kepada tahap masing-masing. Ya, okey, baik. Kemudian apa lagi? Mengejutkan ahli keluarganya supaya melakukan ibadat. Tengok, Nabi tidak bersendirian. Nabi ajak ahli keluarga kejut. Ya, tapi bukanlah semua hampir dengan baby-baby kita kejut. Maksud yang kita kejut ahli keluarga yang boleh beribadat. Nah, kan? Yang pada kita, mereka tu boleh berqiyamul lail. Kalau budak umur 7 tahun, saya tak pasti. Kan? Agak-agak boleh tak dia nak buat qiyamul lail 7 tahun. Budak 7 tahun, tak payah. Kita agak-agak mana anak kita yang dah balik, ya, atau mana kita yang dah memayis. Memayis biasa apa 9 tahun. Sebab kata dia dah memayis, bolehlah kita ajar. Ya, kita nak latih depa. Tapi kita terang kenapa perlu, ya, abah kejut, abah ajar semua anak-anak sembahyang, kita abah. Malam dia terpada sampai ibadat, abah kata pahala sekian-sekian. Akan berapa nak bagi motivasi pada anak-anak. Tak apa depa dengan mamu, dengan pengantuk apa semua kan. Yang bukan senang. Tak apa nak kejut sahur pun jenuh. Kan? Sampai saya bertepik, kadang ambil ayam tu sepuk kat muka. Kan? Tu pun tara sepuk tu tidur balik. Itu tara bangkit makan, bukan bangkit sembahyang. Bangkit makan. Ya Allah, orang itu pun susah nak kejut ni, nak kejut bangkit sembahyang. Allah Akbar. Lagi cabaran. Ya, kita yang besar ni tak nak pasal ni. Anak-anak, macam mana kita nak latih? Nak biasakan mereka bangkit dan mana? Ini masing-masing cara. Ya, jangan sampai buat benda mudaratkan sudah. Yang isteri kau panen, kat muka dengan anak. Kan? Amalnya itu terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Baik. Dan yang berikutnya wasyad dan mi'zar. Nabi mengetatkan kainnya. Itu kiasan terhadap kesungguhan dalam beramal. Tetap amalan ketat kain. Amalan lagi tak terlibat dengan aktiviti. Ya, aktiviti yang berbentuk apa? Exact lah, senang. Nampak? Kalau apa? Khusus kepada ibadah. Ya, tiba-tiba bini kita semangat pula malam ni. Kan? Abang boleh ikut, tak boleh. Malam ni ibadah. Itu ketat kain tu. Kalau bini tarik, kita tak jatuh. Kan? Ya, itu yang dikatakan kinayah anil jiddi fil amal. Kiasan. Ya, menunjukkan apa bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, tapi bahasa yang digunakan cantiklah. Ya, syadah biasa. Tambah kalau ada siapa pengantin baru kahwin bulan Ramadan pula lagi. Kan? Malam untuk qadar pula, Allah dia semangat lebih pula. Memang itu ibadat juga, kan? Tapi takkan sepanjang malam ibadat itu je. Kan? Sedangkan yang paling afdal ialah qiyamul lail. Ya, nampak? Itu di antara perkara-perkara yang kita kena lakukan. Baik. Mana siapa yang menghidupkan malam ni bersama ahli keluarga, itu adalah salah satu daripada apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Lailatul Qadar adalah satu pemberian Allah kepada umat Muhammad. Baik, sebelah ni kena mati ya. Ya, sikit lagi dulu. Ya. Kurniaan Allah. Maknanya umat sebelum umat Muhammad tak ada. Ya, maknanya kalau siapa dengar kata Nabi Musa pun cari Lailatul Qadar tu mohon. Kan? Kau dengar mana tu ada siapa ceramah ke? Kan, Nabi Isa pun merebut Lailatul Qadar mana? Dah. Ada. Lailatul Qadar ni berlaku tengok Ini ada kisah dia. Tuan boleh tengok di situ kan? Ya, kisahnya terdapat seorang lelaki pada zaman Bani Israel. Tengok tuan. Berjaga malam kerana ibadat sampai waktu pagi.
Lepas itu pula waktu siap tengok, dia berjuang menentang musuh. Ya, maksudnya musuh Allah. Itu saya kata fisabilillah tu. Ya, dia berjuang sampai waktu petang. Bila dia tidur? Nampak? Seolah-olah dia tak tidur dekat malam nak ibadat siang dengan perjuangan. Ya, selama umur 1000 bulan. 1000 bulan tu tempoh ibadat bukan umur dia. Umur dia tak tahu lah. Sebab orang dulu umur panjang. Ya, orang dulu umur panjang. Setakat 100-200 tu biasa. Ya, Nabi Musa pun umur 120 lah. Ya, saya tak ingat. Tapi memang ratusan tahun. Nabi Musa, Nabi Harun, semua umur dia ratusan tahun. Ya, kecuali Nabi Isa je 33 tahun. Kan? Ya. Yang lain semua ratusan tahun. Ya, Nabi Nuh lagi lah tu saya tanya lah. Dakwah dia saja 950 tahun, dakwah saja. Umur dia tak tahu. Nampak kan? Ya, umur dia mana? Mungkin 1000 lebih. Okey, baik. Jadi kita tengok di sini. Ya. Bila Nabi SAW dengar cerita ni, Nabi tu Nabi macam terasa hati. Bukan pasal Nabi, pasal ini mengenalkan kita. Maknanya umat aku akan rugi, takkan dapat menandingi ibadah ataupun amalan akan apa? Ni pemuda pada zaman Bani Israel. Ya. Maka Allah yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati Nabi yang dikasihnya, maka Allah menganugerahkan ya malam Lailatul Qadar. Nampak? Sebagai hadiah kepada siapa? Kepada umat Muhammad. Ya, manakala kita tak rebut memang kita rugi. Ya, baik. Jadi itu sebab ya, malam tu malam memang adalah merupakan satu benda yang istimewa bagi orang yang mencarinya. Sampai tak cari tak dapat. Kita boleh rujuk ini cerita daripada tafsir Al-Munir ya. Tapi yang ni bahasa Arab lah saya ambil. Ya, juzuk yang ke-30 muka surat 333. Ya, mungkin kalau siapa boleh baca yang bahasa Arab yang, tapi yang bahasa Melayu dah ada terjemahan. Kita boleh tengoklah tafsir Al-Munir. Baik, kemudian kita tengoklah ni teman tak perlu. Baik, ada golongan yang tidak mendapat apa-apa kebaikan pada malam atau pada hari cukup baik. Dia tunggil terbalik ibadat sembahyang, Allah tak terima ibadat. Ini berdasarkan hadis ya, hadis Nabi SAW. Yang pertama, orang yang terlibat dengan perbuatan syirik. Ya, syirik habis. Apa dia syirik? Menyandarkan sesuatu yang merupakan hak Allah kepada selain daripada Allah. Ada kita semua ada. Ya, menyandarkan apa? Perbuatan mematikan, menghidupkan, menyembuhkan penyakit kepada selain daripada Allah. Ya, kita di situ tak boleh. Ya, okey baik. Kemudian yang kedua, ketagihan perkara yang apa? Memabukkan. Apa maksud mabuk? Makhabar al-aql, yang menghilangkan kewarasan akal. Ya, awak dadah dia kata malam itu yang terbau shisha. Kan? Itu yang terbaru lah. Kan? Rokok je lah boleh masuk rokok. Tak nak rokok. Ya, marah orang isap rokok kat saya mana? Kan? Ya, tak tahu lah kesan dia. Tu kena tanya rokok lah. Agak-agak dia ketagih lah. Memang ketagih lah. Kan? Tapi di sini yang mabukkan, dia mabuk dah. Tak tahu. Tu kita tanya si perokok tegar. Ya. Okey baik. Kalau sekali memabukkan, menghilangkan kewarasan, ya, mereka kalau disap rokok dia jadi kaya, jadi hilang, dia bukan duduk kat bumi, duduk kat langit dah. Tu dah masuk. Ya. Ini benda yang kita kena baik. Apa lagi? Orang yang memutuskan silaturahim. Ya, yang tak mampu saudara, tak mampu adik-beradik, jaga baik. Atau kita dengan adik-beradik, dengan mak ayah ni, kalau boleh, ya, jangan kita putuskan saudara. Jahat macam mana mereka, tak boleh kita putuskan silaturahim. Ya, baik. Lagi apa lagi? Orang yang mencetuskan pergaduhan, derhaka kepada kedua bapa. Derhaka dalam arti kata dua perkara lah. Tidak menjaga kebajikan, dan yang kedua tidak apa? Tidak hormat. Ya. Yang kata berbuat baik, bir walidain. Bir walidain maksudnya menjaga kebajikan dan juga menghormati mereka. Ya, kebajikan tetap jaga. Apa dia kebajikan? Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Jahat macam nama ayah, 3 perkara ni kena bereskan. Ya, kena sediakan. Nampak ya? Walaupun mereka tu apa nama? Orang sekular menentang perjuangan Islam, tapi nak macam mana? 3 perkara tu kena juga jaga. Dan juga hormat sebab mereka tu orang tua. Tapi nak sayang nanti dulu. Ya, nak sayang mak ayah bersyarat. Ya, bukan boleh sayang aku tak boleh. Ya, nak sayang mak ayah tengok dulu. Adakah mereka layak untuk disayangi ataupun tidak? Ya, sebab Allah dah sebut dalam ayat terakhir surah Al-Mujadilah juzuk 28. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ayat ini Allah turun kepada apa? Kepada para sahabat yang bersedih di atas kematian ayah mereka, anak mereka, ya, adik-adik mereka dalam peperangan Badar. Kita semua maklum, peperangan Badar, ya, berlaku pertemuan antara apa? Orang Muhajirin dan adik-adik masing-masing. Orang Ansar tak ada masalah, orang Muhajirin. Ya, artinya ada ayah anak bunuh ayah, ada ayah hampir bunuh anak dan sebagainya. Jadi anak yang bunuh ayah ni menangis, sedih. Kan, walaupun jahat macam mana saya sebut tadi lah, ayah tetap ayah.
Ya, dalam duk nangis itu Allah turunkan ayat. Ya, barang siapa yang ianya ada rasa sayang, yuwadu, asawud, belas kasihan. Ya, sayang. Ya, apalagi kasih kepada orang yang menentang Allah, memerangi Rasulnya, walaupun mereka itu daripada kalangan mak ayah, ya, anak-anak, ya, adik-beradik kaum kerabat, mereka la tajidu apa? Qauma yu'minu. Mereka tidak dianggap beriman kepada Allah. Maka Allah menafikan iman orang yang sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Ya. Jadi kita tuan kena tengok kita ada sayang siapa selama. Ya, tahu pula hadis Nabi almarhum aman ahad. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa dia kasih. Itulah kita jangan letak, jangan salah letak. Ya, perasaan kasih dan sayang kita tu kepada apa? Sewenang-wenang manusia. Dan letak biar betul pada ahli ulama tadi. Kan? Ya, sebab ulama warasatul anbiya. Ya, atau letak kepada orang-orang yang kita tengok mereka ini melakukan perkara-perkara yang melayakkan mereka dikasihi oleh Allah. Atau apa? Ini benda yang kita kena apa? Kena maklum. Ya, baik. Yang kedua taat. Taat pun bersyarat. Ya, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita beri ketaatan ya kepada mana-mana makhluk yang derhaka pada Allah walaupun mak ayah. Nampak ya? Jadi maknanya yang betul-betul dua perkara saja. Ya, kepada mak ayah kita kena jaga hormat mereka sebagai orang tua. Yang kedua, kita jaga kebajikan pada tiga perkara. Lain daripada itu bersyarat. Okey, baik. Kemudian apa lagi? Orang yang mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Saja cari pasal bagi orang marah. Ya, kita hidup di tazkirah saja ada kumpulan minyak untuk berikut. Pasal apa? Nak ganggu. Ya, atau boleh saja melengkapkan apa? Surau. Agar pergi potong wayar elektrik mana-mana. Contoh. Itu saja nak cerita pergaduhan. Ya, orang yang apa? Kita panggil satu lagi. Yang debat apa? Satu istilah provokasi. Kan? Provokasi itu apa? Ya. Maknanya Allah tidak akan terima mereka minta maaf secara terbuka. Baik, kemudian orang yang sombong. Sombong ni jelaslah. Ya, sombong ni Allah bagi tahu dah dalam hadis kursi. Siapa sombong aku lempak dalam neraka jahanam. Maka orang yang sombong ni kata Nabi tak layak masuk syurga. Walaupun sombong tu sebesar biji sawi. Baik, kemudian yang berikutnya orang yang membunuh diri. Ya, orang yang melakukan zina dan juga orang yang melakukan dosa-dosa selain kata itu tetap boleh rujuk dalam hadis ya, yang terdapat dalam at-tarikh wa tarhib ada diceritakan tentang golongan yang tidak mendapat apa-apa pada malam Lailatul Qadar. Baik, kemudian yang terakhir, ini yang saya sebut tadi malam petaka malam Lailatul Qadar, maksudnya apa? Orang yang tak dapat tadi. Ya, siapa yang tak dapat Lailatul Qadar ni? Kita tengok yang last kali dah. Man khurima khairaha faqad khurima. Ini saya masukkan tadi. Malam petaka dia yang bermaksud barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan, ya, yang terdapat padanya kan dosa yang dilakukannya. Ya, tak dapat apa pada malam Qadar kan dosa dia. Maka sungguhnya dia telah diharamkan daripada mendapat segala kebaikan dalam seluruh kehidupan Allah. Sebab kita berbuatlah peluang. Selagi mana kita berpeluang, ya, selagi mana kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tak tahu pada tahun akan datang belum tentu kita dapat jumpa Ramadan. Ada Ramadan yang masih lagi Allah berikan kepada kita ni, kita gunakan sesungguh-sungguhnya untuk mencari akan apa? Ya, yang dikatakan rahmat, keampunan, ya, pembebasan daripada api neraka dan sebagainya. Cukup dari kata lah, wallahu a'lam. Ya, jangan bersebelah.